Membaca Fatihah dan surah. Okey, baca Fatihah bagi imam rukun. Rukun. Bagi makmum rukun ke tak? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Kita solat belakang imam, wajib tak kita baca Fatihah? Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Pendapat pertama, pendapat Al-Imam Syafi'i, dan pendapat ni juga dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Bukhari tulis satu bab, satu kitab khas, qira'ah khalfal imam. Wajib baca Fatihah belakang imam. Maksud kita makmum, solat belakang ni wajib baca Fatihah. Imam Bukhari siap tulis satu kitab lagi. Wajib baca. Itu pendapat mazhab Syafi'i dan pilihan Imam Bukhari. Pandangan yang kedua Hanafi. Hanafi kata tak perlu baca. Kerana dia berpegang pada hadis man salla khalfal imam fa qira'atul imam qira'atullah. Sesiapa yang salat di belakang imam, bacaan imam adalah bacaan bagi dia. So imam baca, dia dengar. Yang penting imam baca, cukup secara mutlak. Tapi hadis yang dia pegang tu dhaif. Hadis yang saya baca tadi dhaif. Pandangan yang ketiga, Hambali dan Maliki, mereka pecahkan kepada 2 jenis salat. Salat ada yang jahar, ada yang sir. Kalau salat tu salat yang sir, zuhur dan asar, contoh, dia salat belakang imam, dia wajiblah baca sebab dia tak dengar bacaan imam. Tapi kalau salat tu salat yang jahar, bacaan dia kuat, maka dia tak perlu baca. Kerana ayat Quran kata apa? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Quran, dengar, diam. Dan ulama kata ayat ni khusus untuk orang yang berada dalam salat. Dalam salat. So kalau imam baca, kita diam. Berdasarkan hadis Muslim, idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Bila imam takbir, hendaklah kamu takbir. Bila imam baca, kamu diam. Pilihan penulis, dia kata pendapat Hambali dan Maliki itu sah. Apa dalil Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maka kena baca. Habis itu ayat Quran yang kata suruh dengar tu, dengar lepas baca. Dengar juga. So ulama beza pendapat. Di antara pendapat pertama mazhab Syafi'i dengan Hambali dan Maliki, kedua-dua dalilnya ada kekuatan. Kekuatan hujah ada. So kita kata dalam masalah ni khilaf dia khilaf muktabar. Khilaf yang muktabar. Saya pilih baca. Wallahu alam, saya pilih baca. Kalau ada orang yang tak baca, terpulang kerana ada hadis dan ayat-ayat Quran yang dia bersandar. Okey. Tapi Ibn Taymiyah dia agak kasar sikit. Ibn Taymiyah dalam masalah ni dia kasar sikit. Dia kata siapa yang baca belakang imam seolah-olah himar yang menggendong kitab. Imam baca untuk apa? Kalau makmum pakat baca Fatihah belakang imam, imam baca untuk siapa? Imam baca surah tu untuk siapa? Siapa nak dengar? Oh, keras sikit lah. Tapi kita tak berani lah. Kita kata, mazhab Syafi'i kata baca. Imam Bukhari juga mengatakan baca. So, saya pilih baca lah. Kalau tuan-tuan pilih tak baca pun, ada dalil yang kuat lah masalah ni. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kadar salat zuhur dan asar. Sorry. Tadi saya sebut apa? Okey. Surah. Surah juga sunnah. Adakah surah tertentu nak baca untuk salat tertentu? Tak ada. Tidak ada salat yang surah yang khusus. Kecuali hari Jumaat, pagi Jumaat. Pagi Jumaat ada surah Sajadah dan surah Al-Insan. Ada orang dia salah faham. Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengkritik perbuatan sebahagian orang awam yang jahil zaman dia. Dia ingat, ada sebahagian orang ingat yang sunnahnya pada pagi Jumaat tu sujud sejadah. Itu silap. Sebenarnya yang sunat tu bukan sujud sejadah. Yang sunat tu baca surah sejadah. Oleh kerana baca surah sejadah, ada ayat sujud sejadah, maka sebab tu sunat sujud. Ada orang kadang-kadang dia tak hafal sujud sejadah, surah sejadah. Dia ingat sunat pagi Jumaat sujud sejadah, dia pergi baca surah lain yang ada ayat sejadah. Lepas tu dia sujud. Menyalahi sunnah. Kerana sunnahnya baca surah sejadah. Rakaat kedua baca surah Insan. Tapi Imam Malik kata kalau dah biasa sangat dibuat, kadang-kadang kena tinggalkan jugalah.
supaya orang tahu ia sunnah, ia bukan kemestian. Tapi surah-surah yang lain tidak ada khusus. Tidak ada khusus. Cuma adalah kadar. Biasanya kalau solat subuh ni Nabi baca panjang sikit. Kalau solat zuhur dan asar, kalau tengok hadis ni, kita tengok panjang kan? Slide. Okey. Kalau tengok hadis ni, ada pun solat zuhur dan asar kata penulis, Imam Muslim riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya, kata Abu Sa'id, kami menghitung tempoh berdiri Nabi pada waktu zuhur dan asar. Dan kami menghitung waktu berdirinya pada dua rakaat yang terawal daripada salat zuhur, hanya sekadar 2 ayat, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Dan kami menghitung berdiri Nabi pada 2 rakaat yang terakhir sekadar sekadar separuh daripada tempoh rakaat yang pertama tadi. So solat zuhur dan asar ni jangan panjang-panjang sangat. Kerana waktu ni waktu orang kerja. So Nabi baca sekadar 2 ayat saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Baik. Ringankan salat waktu musafir. So kalau kita musafir, kan saya sebut tadi solat subuh biasa Nabi baca panjang kan. Tapi kalau musafir Nabi waktu solat subuh Nabi baca pendek. Macam tadi saya daripada Subang tadi, saya dari rumah pukul 5 pagi. Sampai dekat Subang pukul 5.50. So 5.50 sampai kat Subang, salat subuh di Subang. Di airport, Surau Airport. Kan semua musafir situ. Majoriti musafir. So bila orang tolak kita jadi imam, jangan baca surah Yasin. Sebab kita tahu orang musafir. Orang ada flight yang nak dikejar, kita pun nak tunjuk hebat. Jangan main-main, aku imam kampung. Yasin aku apa? 83 ayat, mangkuk orang tunggu. Dia tak sedar, dia ingat orang semua ikut dia, sepakat semua mufarakah. Bilal mufarakah. Bagi salam, ingat tengok, oh orang nak puji dia lah kata hebat. Seorang pun tak tunggu. Jangan. Nabi salat subuh, dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan juga An-Nasai daripada Uqbah bin Amir, dan disahihkan oleh Abu Hatim, Nabi cuma baca 2 qul dalam salat subuh. Mu'awwadhatain. 2 qul. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nampak So jangan panjang-panjang sangat bila musafir ni solat kat RNR, pada-padalah. Sedar diri. Nak tunjuk hebat, tunggu jadi imam kampung. Imam kat kampung tak apa, baca panjang sikit. Dan ini kita nak bincang sunnah lah. Tak buat pun tak apa, tapi nak kesempurnaan. 1 surah, 1 rakaat. Itu sunnah. Berdasarkan hadis, Nabi SAW kata, likulli suratin hazzuha minar raka'ah. Setiap surah itu ada habuannya dalam 1 rakaat. Kalau baca surah Baqarah, kena tunggu habis. Baru sunnah. Kan ada seorang sahabat kena panahan. Kena panah waktu dalam solat. Kan dia tak berhenti kan? Pasal apa? Dia kata, aku tak suka berhenti tengah-tengah surah. Aku nak habiskan surah tu, baru aku rukuk, baru nak bagi salam. Baru bagi sujud, baru bagi salam. Kena panah. Itu sunnah. Tapi biasanya kita, saya kata kita, imam majlis haram lebih kurang potong-potong. Sebab apa? Baca 1 muka pun orang komplain dah. Kan terawih kan biasa 1 muka 1 rakaat. Tu pun orang komplain. Panjang sangat, gaut. So tak dapatlah buat sunnah ni. Cuma saya sampaikan, walaupun saya tak boleh buat. Tapi saya sampaikan, mana tahu tiba-tiba ada imam yang larat buat. Kan, ada imam yang larat buat untuk kampung dia. Masaklah apa. Kan, 1 surah Baqarah untuk solat maghrib. Baik. Mengulang surah atau ayat. Mengulang ayat dalam 1 rakaat tidak terdapat hadis sahih. Mengulang ayat. Contohnya macam ada ayat yang kita rasa macam, ayat ni power, saya nak ulang balik lagi sekali. Kan? Hadis daripada Nabi tak ada yang sahih. Cuma adalah beberapa contoh daripada salaf. Iaitu Tamim Ad-Dari, seperti mana Ibn Abi Shaybah riwayatkan, dia baca ayat am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an taj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'an. Ini ayat ni.
Ya. Bismillah. Ayat ni, sahabat ni Tamim Ad-Dari dia ulang. Kerana dia rasa ayat ni memberi kesan pada dia. Ada juga Sa'id bin Jubair. Dia baca pada bulan Ramadan, dia mengulang ayat ni, fasawfa ya'lamun. Dia ulang dua ayat ni. So ada contoh daripada salaf, boleh lah. So kalau kita contohlah macam kita jadi imam kan, ataupun kita solat seorang-seorang, ada ayat-ayat yang kadang-kadang bila kita baca tu rasa macam menusuk jiwa. Jadi khusyuk lebih. Nak ulang lagi sekali, boleh? Tak jadi masalah. Baik. Solat orang buta. Solat orang buta ni sah secara sepakat para ulama. Cumanya orang buta zaman sekarang tak ada masalah sebab dia ada braille. Dia boleh baca Quran dengan braille. Zaman dulu tak ada braille ni. So kalau zaman dulu dia nak baca Quran, dia kena dengar orang baca kat dia kan. Kalau orang tak baca kat dia, dia tak boleh baca. Kalau macam dia tak boleh baca, macam mana dia nak baca? Dia wajib juga solat. Dia tak hafal kan, sebab orang nak baca kat dia hari-hari tak ada. Kan kita kan Fatihah ni kita hafal dulu. Kan? Dia nak orang nak bacakan pada dia tak ada. Dia nak baca sendiri dia tak mampu, dia buta. Maka kalau tak ada, cukuplah hanya sekadar dia bertasbih, bertahlil, sebut la ilaha illallah. Tahlil ni la ilaha illallah, jangan dibuat kenduri pula. Dan bertahmid. Baca alhamdulillah. Kerana ada hadis daripada Sunan, yang mana seorang lelaki dia kata, ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Tolonglah ajar saya apa yang saya boleh buat untuk menjadikan salat saya sah. Maka Nabi kata, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. So ini bukan untuk orang buta saja. Orang yang buta huruf, tak ada orang nak ajar dia salat, boleh. Contohlah macam dia tu OKU kan. Dia apa? Belajar pun tak apa nak pandai. Ada orang dia belajar tak apa nak pandai, tapi dia tak gila. Cuma dia kata orang Perak dia tak cukup RM1, kurang tak cerdik. Tak cukup RM1 orang Perak kata kan. Tak cerdik. Nak ajar pun susah. Susah nak apa? So kita ajar dia ni. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Tapi laki ni dia pandai tak? Yang tanya Nabi ni pandai tak? Dia kata, ya Rasulullah, itu bahagian Allah, bahagian saya mana? Sebab saya solat ni, saya naklah bahagian saya. Kan dalam Fatihah pun, dalam hadis kan, Allah Ta'ala kata, hamadani abdi, majjadani abdi, asna alayya abdi. Bila kita kata, alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan kata, hamba ku sedang puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, hamba ku sedang membesarkan aku, memuliakan aku. Maliki yaumiddin, Tuhan kata, asna alayya abdi. Lepas tu kita kata, ihdinas siratal mustaqim. Yang ni, Tuhan kata, hadza baini wa baina abdi. Inilah pembatas antara bahagian aku dengan bahagian hamba aku. Walikulli abdi ma sa'al. Aku akan bagi apa yang hamba aku minta. So, dalam Fatihah pun ada bahagian Tuhan, ada bahagian kita. Maka sebab tu laki ni tanya, yang tu bahagian Allah, maka mana bahagian saya? Nabi kata, bacalah Allahumma ghafirli, warhamni, warzuqni, wahdini. Ya Allah, ampunkan saya, berikan saya hidayah, berikan saya rezeki. Okey, cukup. Untuk orang yang betul-betul tak mampu untuk baca Al-Quran. Contohlah macam saudara baru, dia tak boleh baca Quran. Kecuali lah kalau sebelum masuk Islam tu dia dah kaji lah. Ni katalah dia baru masuk Islam, dia tak belajar apa, dia cuma tahu Islam betul. Islam adalah agama yang berdasarkan daripada Quran dan Sunnah, daripada Tuhan pencipta alam. Dia tahu yang tu. Tuhan detik hati dia untuk masuk Islam, tapi dia tak boleh lagi belajar kan. Dia perlu tempoh untuk belajar. Dia kena salat juga. Tapi dia baca yang ni untuk memudahkan dia urusan salat dia. Tapi dalam masa yang sama dia kena belajar lah. Dia kena belajar untuk membaca Al-Fatihah. Baik.